Tuan-tuan yang mulia, saya ada soalan di sini. Soalan yang pertama di sini, Ustaz, apa hukum ziarah kubur pada hari raya? Ada ustaz dari Penang, mamu tu lah, mamu kata mamu air acak. Dia cakap elakkan daripada berbuat demikian kerana ia menyerupai amalan Yahudi dan Nasara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, kita mengucap syukur kerana dapat bersama pada malam ini. Kerana tuan-tuan yang mulia, orang yang badan dia sihat, kesihatan dia baik, maka makanan kalau sedap memang habis. Letak satu periuk pun habis sebab badan sihat. Tapi kalau badan sakit tuan-tuan, badan tak selesa, makanan sedap macam mana pun, kadang-kadang sejemput pun tak boleh. Satu suap pun masuk, keluar balik. Jadi kita macam tu juga rohani kita ni, nak tahu sihat tak sihat, kita tengoklah. Kita boleh makan habis tak malam ni? 20 rakaat. Kalau makan tak habis tu memang tak sihat lah tu. Dia makan 1, 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, dia pun balik. Dia ingat dah kenyang lah. Rupanya ada lagi, tak cukup. 20 tu pun sikit. Tapi kalau boleh sampai ke 20, maknanya kita punya kesihatan tu boleh lah. Kalau tak cukup 20 memang tuan-tuan tengok siapa bangun tu mesti tak sakit, tak sihat lah tu. Dia tak sihat, dia tak boleh nak buat. Kerana orang tak sihat ni tak boleh nak buat apa. Jadi kalau tak sihat badan, dia tak boleh nak bergerak, dia tak boleh nak buat apa, terbaring. Jadi kalau orang yang sihat ni, insya-Allah apa kerja pun boleh. Macam itulah rohani kita kalau sihat. Kerana rohani kita ni, kita belum dapat nikmat. Nikmat tuan-tuan, nikmat ni ada dua. Satu nikmat anugerah, satu nikmat usaha. Nikmat anugerah ni tak payah buat apa, dapat free je. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap, tangan boleh bergerak. Itu nikmat free, kita tak payah buat apa. Tapi di sana ada nikmat usaha. Tak usaha tak dapat. Contohnya ilmu. Ilmu nikmat. Bila kita hidup dalam, kita tahu halal, haram, batas, semua ini nikmat. Tapi kalau kita nakkan ilmu, kita kena usaha. Kita tak boleh tunggu supaya tiba-tiba jadi pandai. Belajar tidak, apa pun tidak, dah jadi pandai dah. Itu tak akan berlaku. Kena usaha. Usaha pun dapat, tak usaha tak dapat. Begitu juga nikmat iman. Mantap iman, teguh iman, kuat iman, kena usaha. Sebab itu kata ulama, fakun minal iman fil mazid. Jadilah kita dalam perkara iman ni sentiasa tambah. Kerana iman kita kena usaha. Begitu juga tuan-tuan nikmat amal. Beramal ni nikmat. Kalau kita dapat beramal, dia ada satu nikmat, anugerah Allah, rahmat Allah mencurah kepada kita. Jadi kita tak boleh tunggu sampai masa nanti kita sendiri akan datang. Tak, kita kena usaha. Bila kita usaha baru kita dapat. Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, kena usaha untuk amal. Nabi solat sampai kaki bengkak. Kenapa sampai bengkak kaki? Sebab Nabi sedap. Nabi seronok. Kerana mengasyikkan. Kerana nikmat, bila dapat nikmat, kita seronok. Dia tak pedulilah sampai kaki bengkak-bengkak lah. Yang penting kita seronok beramal. Macam itulah bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita dah nak habis ni, membuatkan kita jadi rindu, kasih, sehingga kalau boleh tak nak pisah. Lepas tu Nabi kata, lau ya'lamul ibad ma Ramadan la tamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau manusia tahu apakah Ramadan, dia nak kalau boleh dia tak berpisah sampai setahun, tiap-tiap hari Ramadan. Tapi nak buat macam mana Ramadan nak habis? Jadi kalau nak habis, tentulah dia akan terasa di hati dia sedih, keadaan keluh, kesah, gelisah,
macam mana nak buat ni, Ramadan dah nak pergi, maka dia akan buat lebih dan lebih dengan segala perhatian. Tuan-tuan yang mulia, saya ada soalan di sini. Soalan yang pertama di sini, Ustaz, apa hukum ziarah kubur pada hari raya? Ada ustaz dari Penang, mamu tu lah, mamu kata mamu air acak. Dia cakap elakkan daripada berbuat demikian kerana ia menyerupai amalan Yahudi dan Nasara. Ini satu mamu yang tak bertanggungjawab. Memang tak boleh. Sedangkan amalan ziarah kubur ni sudah jadi amalan yang memang Nabi sendiri ziarah kubur. Bukan hanya musim raya, Nabi pagi-pagi Nabi pergi ke Baqi', Nabi ziarah kubur. Jadi kalau hari-hari macam hari mulia, hari raya ni, eloklah kita pergi kubur jumpa ibu kita. Ibu kita dalam kubur tu, cuma dia tak boleh jawab balik. Bila kita tanya, wahai ibu, bagaimana keadaan ibu? Wahai bapa, bagaimana keadaan bapa? Disunat kita pergi dekat macam kita duduk hidup. Disunat kita pergi dekat dengan kubur. Bukan kita daripada jauh. Memang jarak mana pun boleh, tapi seelok kita pergi dengan dekat, seolah-olah kita berada di pangkuan ibu kita. Jadi amalan ziarah kubur ni amalan dipanggil satu amalan yang boleh membuatkan kita jadi zuhud, yang boleh mengingatkan kita kepada maut. Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, amalan ni menjadi budaya sihat. Jadi kalau ada orang kata ini tak bagus, ini Nasara, Yahudi, sama sekali tak betul. Apa Nasara? Mereka sembah, mereka sujud. Yahudi mereka ambil jadikan sebagai sujud kepada nabi-nabi mereka. Kita tak ada orang, satu orang pun masuk kubur dia pergi sembah kubur. Tak ada orang yang pergi sujud kepada kubur. Yang ada kita pergi ziarah kubur. Jadi amalan ni kita jangan bantah dan jangan tentang, bahkan kita elok. Bayangkan kalau kita mati, kita nak anak-anak datang ziarah kita. Kerana bila kita ziarah kubur, orang kubur ni kita ingat, jangan dia tak dengar, jangan dia tak tahu. Sebenarnya dia dengar. Sebab itu bila Abu Jahal dan angkatannya 70 daripada kalangan musyrikin Quraisy mati dalam peperangan Badar, Nabi tanam mereka satu kubur, satu perigi buta nama dia Qalib. Nabi campakkan semua dalam tu. Dan Nabi cakap lagi, Nabi tanya, macam mana kamu dapat? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Kamu dapat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu yang kamu percaya dulu? Nabi bercakap dengan orang-orang Quraisy, tanya, macam mana kamu dulu kuat sangat menentang saya? Saya dah beritahu yang apa yang saya buat ini benar. Kalau kamu ikut, kamu selamat, kamu dapat kesejahteraan. Tapi kamu tak ikut. Jadi Nabi cakap, Sayyidina Umar tarik, tanya ya Rasulullah, dia kata mereka dah mati dah. Umar kata, ya Rasulullah, innahum qad matu, mereka dah mati. Maka apa jawab baginda? Ma anta bi asma' minhum. Bukan kau seorang yang boleh dengar daripada mereka. Mereka juga dengar apa yang kita cakap. Cuma beza mereka tak boleh nak jawab balik. Jadi sebab itu tuan-tuan, amalan budaya ziarah kubur teruskan. Elok pagi-pagi, walaupun kata ni, ada ustaz kata raya ni raya hari seronok. Buat apa kita nak pergi menangis? Bukan pergi kubur menangis tu pun, bukan semua orang menangis tu kerana dia kita kata ditimpa dengan musibah. Dia seronok lah. Kita seronok kerana kita raya, kita pergi ziarah, kita baca, kita sedekahkan kepada ibu kita. Maka itu satu budaya yang tidak jadi masalah. Cuma amalan bawa air, tak perlu lah, hujan dah banyak turun, cukup lah. Amalan pergi tabur bunga, itu pun tak perlu. Jangan kita buat macam bawa bunga, beli bunga, letak bunga-bunga plastik, lama tahan dia, tak. Yang penting bacaan-bacaan yang kita hadiahkan, itulah yang paling besar. Jadi semua orang boleh pergi, cuma tak digalakkan kepada orang perempuan kerana dia mungkin tak mampu untuk orang kata mempertahankan diri. Kalau datang rasa sedih nanti, mungkin dia akan lupa diri, dia menangis, dia berguling, dia buat macam-macam.
Kerana diingatkan suami dia yang telah meninggal, diingatkan bapa dia, anak dan sebagainya. Kerana kita kadang-kadang takut datang keadaan yang luar daripada kawalan kita. Tapi yang penting, amalan ziarah kubur, amalan yang sihat, budaya yang sihat, kekalkan dan teruskan. Tidak sekali-kali yang dikatakan bahawa amalan ini menjadi amalan yang kita ikut Yahudi atau Nasara. Soalan kedua, Ustaz, saya selalu dengar ceramah Ustaz melalui radio. Kali ini saya nak tanya Ustaz di surau yang cantik ini. Alhamdulillah, surau tuan-tuan cantik memang. Bukan satu orang, semua orang kata cantik. Makanan pun sedap. Baik Ustaz, soalannya apakah tanda-tanda amalan Ramadan saya diterima Allah? Jadi kita tak tahu hakikat diterima atau tidak, tapi kita yakin Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, dia akan terima. Cuma apakah tanda dia, kita sendiri boleh rasalah bila tengok habis Ramadan nanti, adakah ada sesuatu perubahan. Maka tak ubah sama dengan orang pergi haji. Pergi haji balik berubah kepada suatu yang lebih, kemajuan dia lebih positif dia. Maka mudah-mudahan dengan dia pergi haji tadi ada perubahan. Jadi balik dulu, kalau sebelum pergi, kalau janji tak pernah menepati janji, kalau buat sesuatu suka mengungkit, banyak sangat berbohong daripada cakap benar. Tapi bila balik ni, maka tabiat dia dah berubah. Dia lebih menepati perjanji, lebih benar bercakap daripada bohong, dan lebih kata kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri dan sebagainya. Sikap-sikap akhlak-akhlak yang mulia yang dia telah dapat sepanjang mengerjakan ibadat haji, maka amalan tu telah mengubahkan keadaan dia. Sama juga kita dengan puasa. Kerana dalam kita puasa ni, apa yang kita buat ialah kita telah melakukan berbagai-bagai amalan. Satunya amalan puasa itu sendiri, satu amalan yang sangat besar yang menjadikan hubungan kita langsung dengan Allah. Tak ada manusia yang dapat tahu bagaimana kualiti puasa kita, bagaimana kedudukan puasa yang sebenarnya. Tak ada boleh dinilai, dilihat oleh seseorang manusia, tapi Allah saja yang akan memberikan penilaian apabila kita buat puasa kita dengan cara yang terbaik. Maka tentulah ini apa yang disasarkan, la'allakum tattaqun, seperti mana Allah menyatakan dalam Quran, akan menjadi kenyataan. Kita akan jadi lebih bertakwa, lebih kepatuhan, lebih ketaatan. Jadi apa lagi yang kita buat bila habis saja Ramadan, maka kita tak berhenti puasa kita hanya puasa Ramadan. Kita akan sambung pula. Hari pertama kita raya, hari kedua kita puasa 6. Puasa 6 hari. Saya eloknya kita jalankan 6 ni sekali jalan. Hari kedua sampai hari ke-7 lengkaplah puasa 6 kita. Dan kita boleh, kalau orang perempuan qadha dulu, kemudian buat 6. Ataupun dia boleh sekali jalan pun boleh. Niat dua-dua qadha dan 6. Sekali jalan, seafdalnya kita habiskan sekali. Itu afdal. Tapi boleh dibuat dalam bentuk selang-seli. 2 hari, 1 hari, selang pula 2 hari, 3 hari, 1 hari, sampai cukup ke 6. Yang penting puasa 6 di dalam bulan Syawal. Maka mudah-mudahan kita dapat kelebihan yang dikatakan puasa Ramadan dan 6 Syawal menyamai dengan pahala setahun. Man sama Ramadana summa atba'u sittan min Syawal kana kaman sama ad-dahra kullah. Siapa puasa Ramadan diikuti dengan 6 Syawal, seolah dia telah puasa setahun lamanya. Jadi dapat pahala setahun. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita jadikan apa kelebihan yang besar ni sebagai sesuatu yang kita tak peduli. Peduli, ambilkan perhatian. Kerana kita memang tercabar sekarang di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, dengan suasana masyarakat yang lebih mengutamakan kepada hiburan, seronok dan berbagai-bagai yang kita tengok hari ini. Belum raya lagi dah ucapan selamat hari raya dah. Ramadan masih ada lagi. Kita tak kesian ke dengan Ramadan? Tak sayang ke? Jumpa orang, selamat hari raya, selamat hari raya. Raya apanya? Ramadan masih ada. Biarlah Ramadan pergi, barulah kita rasa hormat dengan Ramadan. Ini biadab dengan Ramadan, tak langsung kita rasa kasih dengan Ramadan. Maka ini satu sikap yang tidak elok. Jadi belum sampai masa untuk kita ucap selamat hari raya, masih kita boleh ucap selamat Ramadan, selamat menghayati Ramadan, selamat menyempurnakan puasa Ramadan, selamat melakukan ibadat tarawih.
Kemudian tuan-tuan yang mulia dikata di sini soalan seterusnya nak tanya, bagi mazhab Imam Syafi'i apa hukum makmum melihat mushaf Al-Quran ketika solat tarawih? Hukumnya sah tapi perbuatannya makruh. Kalau kita ambil Quran tengok, makruh kerana hilang perhatian kita kepada solat secara menyeluruh, kita lebih tertumpu kepada Al-Quran. Yang sepatutnya mata kita ni kita tengok ke tempat sujud, telinga kita dengar apa yang dibaca, dan mata kita tertumpu ke tempat sujud. Itu lebih baik. Kalau kita tengok dalam handphone sambil, katakan sekarang kemudahan handphone, sekali-kali masuk SMS, baca sikit SMS, WhatsApp pun masuk, jadi tak terganggu. Dia akan masuk macam-macam, terpadamlah dan berbagai. Jadi sebab itu melekakan kita. Sebab itu jangan kita pegang apa-apa, tangan kita letak di bawah dada atas pusat sebelah kiri, dan kita dengar apa yang dibaca. Itu lebih baik. Baik. Apakah amalan-amalan yang baik yang dilakukan sepanjang hari raya? Banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan. Yang penting ialah antaranya kita, tuan-tuan jangan lupa zakat fitrah bayar. Dan zakat fitrah ni nak bayar di mana? Zakat fitrah ni kita bayar di tempat mana matahari terbenam, kita berada di malam raya. Itulah tempat yang kita kena keluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni bukan kita keluar di tempat kita tinggal, dan bukan juga kita keluar di tempat mana kita kerja. Sebaliknya zakat fitrah seperti mana disebut dalam kitab-kitab ulama, maka zakat fitrah hendaklah dikeluarkan di tempat mana kita berada di malam raya. Maka disitulah kita keluarkan zakat fitrah. Jadi kalau orang kata haram pindah zakat fitrah, maka maksud pindah di sini kita bayar bukan per tempat yang dikendaki kita bayar zakat fitrah. Jadi saya nak baca apa yang saya kumpul di sini tentang zakat fitrah. Kita ada dua zakat. Satu zakat harta, satu zakat fitrah. Zakat harta ialah zakat simpanan. Duit kalau kita simpan cukup haul, setahun, dan nisab keluar zakat. Ataupun zakat harta kita ialah bisnes. Tapi kalau kita makan gaji, tuan-tuan makan gaji, cukup bulan habis, nak zakat apa? Walaupun dikira setahun sekian jumlah, itu tak sampai kat tangan kita. Sampai setiap bulan 3,000, 4,000 habis. Sebagai contoh. Tak ada zakat. Nisab, dia mesti nisab dan haul. Kalau nisab dan haul tak menepati, kita nak kata syarat apa? Kita nak kata zakat apa? Dikatakan macam mana dengan orang buat sawah? Kalau dikira dalam kutipan sawah dia, kalau diagih-agihkan, hanya 500 je sebulan. Tapi itu nas berbeza dengan pendapatan. Pendapatan ni mesti haul. Simpanan, kalau tak ada simpan, cukup bulan habis, mana haulnya? Syarat jelas mengeluarkan zakat apabila cukup haul. Tak ada haulnya apa? Setahun 3,000 sebulan dapat awal bulan, akhir bulan habis, tak ada haul. Maka syarat tak mewajibkan kita zakat. Kalau nak bagi sedekah, kalau nak kata zakat simpanan kita, itu zakat. Baik. Dia ada perbezaan antara zakat fitrah dengan zakat harta. Saya baca di sini. Waktu membayar zakat fitrah terbatas. Bulan Ramadan saja. Waktu membayar zakat harta sepanjang masa. Cukup setahun, keluar. Yang kedua, terdapat hutang yang menghalang kewajipan seorang itu mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan zakat harta tetap diwajibkan walaupun memiliki hutang. Kalaulah zakat fitrah, kita ada hutang, macam mana kita nak buat? Contohnya, kita ambil duit satu kawan, dia tanya bila nak bayar, kita hutang sekejap, 1,000, 2,000, 3,000, maka kita kata saya dapat je duit, saya bayar. Kita janji saya dapat je bulan ni, cukup bulan ni saya dapat, saya bayar. Sekali kita dapat malam raya, kita duk kira nak bayar zakat lah, tapi duit tak ada. Dapat orang bagi duit dekat kita, orang bayar balik ke apa, kita pun dapat. Sekarang kita nak buat macam mana? Nak bayar hutang ke, nak bayar zakat ke? Maka syarak kata kau bayar hutang dulu. Bila dah bayar hutang, tak ada duit dah nak bayar zakat, maka gugur kewajipan zakat. Tak wajib awak bayar zakat. Type. Itu yang kedua. Yang ketiga, menunda zakat fitrah ke hari akhir bulan Ramadan lebih afdal daripada kita mengeluar di awal-awal Ramadan. Sedangkan zakat harta lebih utama jika dilangsungkan pada permulaan waktunya.
Zakat harta awal, cukup setahun keluar. Tapi zakat fitrah last, lewat. Itu yang ketiga. Yang keempat, zakat fitrah boleh diberi pada satu orang. Tapi zakat harta kena beri tak kurang daripada 3 orang untuk setiap asnaf. Dan yang kelima, ini tumpuan dia. Zakat fitrah, ini dalam kitab, ini fatwa. Maknanya kalau kita tak ikut ni sah, tetapi ini terlebih tepat, lebih betul. Dalam kitab fiqh ulama Syafi'i, dia kata zakat fitrah dikeluar di tempat beradanya seseorang malam raya. Terbenam matahari maghrib, kerana wajib zakat fitrah ni apa? Wajib zakat fitrah ialah bagi seorang muslim mempunyai kos ataupun jumlah yang cukup lebih daripada asasi, duit asasi keperluan hidup dia malam sampai besok. Apa keperluan dia? Lebih tak? Lebih daripada asasi. Maka dan dia mesti dapat Ramadan dan Syawal. Dapat Ramadan, tak dapat Syawal, tak wajib. Mati dalam bulan Ramadan, tak dapat. Atau dapat Syawal, Ramadan tak dapat. Lahir setelah terbenam matahari, masuk Syawal, maka tak dapat Ramadan, tak wajib. Dapat kedua-duanya. Terbenam matahari, wajib. Jadi bila terbenam matahari, situlah kita keluar. Jadi tuan-tuan, bila terbenam matahari di mana? Tak semesti tuan-tuan di Shah Alam. Sekarang memang di Shah Alam, tapi bila terbenam matahari, mungkin masa tu dah ada kat kampung, Kelantan, Terengganu, keluar di situ, jangan pindah, mana di situ keluar dia. Sebab itu disebut di sini zakat fitrah dikeluarkan di tempat beradanya seseorang itu malam raya Aidilfitri. Sedangkan zakat harta dikeluarkan di tempat beradanya harta, meskipun pemiliknya berada di kota lain. Harta kat mana kamu simpan? Bisnes kat mana? Duduk Shah Alam, bisnes Seremban, keluar Seremban, bukan keluar Shah Alam. Tapi zakat fitrah keluar di tempat mana matahari terbenam. Taib. Itu amalan, banyak amalan raya ni. Kalau boleh semayang raya, tuan-tuan semayang raya ni boleh buat berjemaah, boleh buat berseorangan. Isteri, anak gadis buat kat rumah, buat seorang-seorang tak apa. Cuma bila buat seorang ni tak payahlah baca khutbah, tak ada orang nak dengar, semayang je lah. Tapi kalau kita datang ke masjid, kita buat berjemaah, kita ikut imam. Jadi kita ikut imam ni mudah, kita tak payah nak kira berapa. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Sekali dia buat telajak 8, kita pun 8. Imam buat kurang, kita kurang. Sekali kita ikut belakang Hanafi, 3 kali je, kita 3 kali. Kalau imam terlupa, kita jangan tegur. Kadang-kadang tu imam dia terlupa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus baca Fatihah. Kita jangan Subhanallah. Jangan kita mufarakah. Setengah orang kata saya mufarakah sebab tok imam tak takbir. Itu benda sebagai hayat, bukan rukun, bukan hak, bukan ab'ad. Jadi dia sunat ikut imam, itu takbir. Tapi apakah kesilapan yang sentiasa kita lakukan hari raya? Banyaklah silap dia, hiburan lebih sangat, bersalaman yang tak sepatutnya. Kita nak musafahah ni biar betul, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau nak salam juga laki-laki perempuan, biarlah kita ada hubungan mahramiah kita, ibu kita, anak kita, kakak kita, menantu kita, mak mertua kita, bolehlah. Ini tak ada apa kena mengena. Bersentuhan dengan perempuan dengan tanpa lapik, dan walau apa dengan tanpa lapik dan bukan mahramiah, hukum dia haram. Kita jangan bersalam. Jadi sebaik-baiknya kita jaga ini hukum. Melainkan kalau kita salam dengan orang yang dah berumur, orang tua, nenek, jadi kita salam biasa, anggap macam nenek kita, tak ada masalah, kerana tidak ada rasa fitnah. Tak ada orang bersalaman ikut short ke apa, tak edit, sebab orang tu dah tua. Tapi kalau wire putus, short juga. Orang tua-tua pun dia short. Itu jagalah tu wire putus. Kemudian Ustaz, mohon Ustaz jelaskan adab-adab menegur imam yang tersilap dalam solat, terutama bacaan. Kalau imam baca silap, kita betulkan. Kita betulkan dengan kita baca yang sama supaya imam dengar. Kalau diteruskan juga tak ada masalah, kerana bacaan sunat ni, baca surah ni, kalau silap pun solat tak batal. Yang rosaknya kalaulah bacaan wajib Fatihah tu silap, maka itu batal. Jadi selalu Fatihah tak silap, silap surah, jadi tak ada masalah, kita dengar aja. Dan nak tegur imam, kita tegur dengan subhanallah. Tak perlu banyak suara. Orang depan satu orang dah cukup. Imam sepatutnya dia duduk tahiyat akhir, tiba-tiba dia bangun.
4 rakaat dah cukup dah. Dia bangun rakaat kelima. Jadi macam mana kita nak buat? Kita tegur subhanallah, tegur bagi imam dengar. Mungkin imam dia terlupa, dia ingat baru 3, dia bangun. Kalau dia sedar benda tu dah lebih, dia kena duduk balik. Jangan ada orang hari ni dia faham kalau dah bangun kena habiskan. Itu tak betul. Kerana selagi kita tahu yang benda tu dah berlebihan, menambah rukun qauli, menambah rukun fi'li dengan sengaja, batal. Jadi dia sedar bahawa benda lebih, duduk balik. Kalau dia yakin yang dia telah silap, mungkin ada rakaat-rakaat yang dia terlupa baca Fatihah. Rakaat pertama dia baca Fatihah, rakaat kedua terlupa, rakaat ketiga baca, rakaat keempat baca. Elok sampai duduk tahiyat akhir dia teringat rakaat tadi ada lupa baca Fatihah. Jadi bila terlupa, solat dia sah, tapi tak cukup rakaat, dia kena tambah 1 rakaat. Dia bangun. Dia imam, dia kena bangun. Kalau kita makmum, kita tak boleh bangun. Kena tunggu sampai imam bagi salam baru kita bangun. Kalau kita terlupa baca Fatihah, dengar sampai ikut imam, baru teringat Allah Fatihah tak baca tadi, teruskan. Imam bagi salam, bangun tambah 1 rakaat. Tapi kalau imam sendiri terlupa, yang macam mana nak buat? Dia bangun. Bila dia bangun, kita makmum tengok imam bangun, benda dah cukup 4, kita dah tegur subhanallah, dia tak peduli, dia teruskan juga. Maka kita dalam 2 pilihan, sama ada kita tunggu imam ataupun kita niat mufarakah bagi salam, selesai. Jadi tak payahlah sini subhanallah, sana subhanallah, yang kat tempat wuduk pun subhanallah, semua pakai subhanallah. Tak, dia nak bagi dengar imam ni bukan kita boleh suruh, kita ingatkan dia. Kalau dia faham yang benda tu dah lebih, dia duduk. Kalau dia yakin benda tu memang patut dia lebihkan kerana tak cukup Fatihah dan dia tambah rakaat, maka solat dia sah. Kita boleh tunggu atau kita niat farakah bagi salam. Kemudian soalan terakhir, dia kata, Ustaz, saya pernah disuruh solat di saf belakang sedangkan saya datang lebih awal daripada dia. Apakah hukum perbuatan tersebut? Kecil hati saya, dia kata. Dia tak tahu, mungkin kanak-kanak kot. Yang kita kata kita masuk saf lah, duduk. Saf ni kita buat daripada tengah. Kita bukan buat daripada ujung, bukan daripada ujung. Dia bukan di kanan semua, bukan di kiri semua, daripada tengah. Belakang imam. Kalau katakan kita dengan imam 2 orang, kita sebelah kanan. Kalau datang orang yang ketiga, dia duduk sebelah kiri. Lepas tu dia undur ke belakang, kawan yang sebelah kanan undur belakang, rapatkan. Itu dia punya kedudukan dia. Ataupun imam maju ke depan, mereka duduk rapatkan. Maka itu kedudukan saf. Kalau kita 3 orang, maka imam depan, 1 orang di belakang imam, 1 di sebelah kanan imam. Datang orang berikut sebelah kiri. Kanan kiri penuh saf pertama. Saf kedua bermula juga daripada tengah. Belakang imam, belakang imam, kanan kiri penuh. Begitulah kedudukan dia. Kedudukan saf. Perempuan di belakang. Maka betul lah tu. Jadi maknanya kalau kita pergi masjid, kita tengok satu orang, sebelah dia anak dia, kita nak duduk kat mana? Kita jangan pegang budak tu letak belakang. Kita jangan angkat dia ke belakang, kita duduk sebelah budak tu. Tak ada masalah. Cuma kalau di awal nak solat, kanak-kanak di belakang. Saf dewasa, saf kanak-kanak, saf khunsa, saf perempuan. Jadi kanak-kanak di belakang dewasa. Jadi kalau kita dah datang, dia ada di sana, kita pergi saja sebelah dia. Tak perlu kita nak angkat dia ke tepi untuk kita masuk tempat kosong. Kalau dia memayyiz, maka dia tidak memutuskan saf. Jadi tuan-tuan, itulah lebih kurang yang dapat saya perkatakan pada malam ini. Mudah-mudahan Ramadan kita dah sampai penghujung. Sekali lagi tuan-tuan, kita nak tengok kita sihat ke tak sihat. Tengok makan kita banyak mana. Kalau tuan-tuan makan 8 rakaat, memang tak sihat lah. Kalau tuan-tuan makan 20, insya-Allah sihat. Nak tahu kita punya tuan-tuan keluar 8 je cabut. Tu tengok sah lah tu. Tak cukup sihat tu. Tuan-tuan, apa lagi nak? Ramadan surau yang macam ni, aircon semua ada, kapet bagus. Buat 8 buat apa? Sembang kat luar. Kat kedai makan. Balik menonton. Mana lebih baik? Duduk dalam ni. Ini tempat rahmat tuan-tuan ni. Ni rahmat sedang turun. Sebab tu tuan-tuan jangan lari, jangan berganjak. 20 terus. Jangan berganjak. Biar betul kita jadi orang yang sihat,
untuk kita buat sesuatu. Kerana sayang, Ramadan nak habis, malam ni satu, malam besok satu lagi, habislah. Kalau ada usia kita mengizinkan tahun depan, kalau tidak ni last. Eloklah tuan-tuan, jangan berganjak, tuan-tuan sempurnakan ibadat kita. InsyaAllah, mudah-mudahan di penutup ini, dia panggil al-ibratu bil khawatim. Allah nak tengok penutup. Macam kita hidup, Allah bukan tengok kita lahir, mati kita tu. Seolah-olah ini kita ni nak mati dengan Ramadan ni. Jadi biar penutup kita jadi cantik, elok, sempurna. Mudah-mudahan kita dapat buat dengan imam dengan elok, sempurna. Allah terima amalan kita. Jadi saya rasa cukup, masa pun dah sampai. Apa yang kita dengar dapat sama kita amal. Cuma mungkin sikit tuan-tuan nak keluar nanti, saya akan letak sujadah dekat belakang. Saya nak minta sedikit sumbangan ikhlas tuan-tuan untuk madrasah saya di Kampung Baru. Jadi tuan-tuan bolehlah bagi di akhir-akhir Ramadan ni, kalau tuan-tuan bagi lebih sikit pun bagus juga, untuk saya gerakkan lagi program saya dengan madrasah, dengan pelajar-pelajar. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat sama kita amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana bi Ramadan, Allahumma arhamna bi Ramadan, Allahumma ighfir zunubana bi Ramadan, Allahumma astur uyubana bi Ramadan, Allahumma qadhi hawaijana bi Ramadan, Allahumma yassir umurana bi Ramadan, Allahumma taqabbal a'malana bi Ramadan, nawwir qulubana bi Ramadan. Ya Rabbal Alamin, ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab, tub alaina وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. اللهم تقبل منا وارحمنا جميعا يا رب العالمين، واجعلنا كلنا ندرك ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر. اللهم لا تجعلنا مختلفين ومتفرغين من هذه الأعمال إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا أن سجلتنا بأن نكون من المستحقين، بأن نكون من المتأهلين لأهل الجنة، من أهل الفردوس، من وارث الفردوس، من مجابر من سيدنا صلى الله عليه وسلم. نسألك يا رب العالمين بركة هذه الليلة، واجعل ملائكة تستغفر لنا وتتغشانا وتضع أجنحتها لنا رضا بما نصنع يا رب العالمين. بارك لنا في هذه الليلة، بارك لنا في هذه البقعة، بارك لنا في هذه اللحظة، بأن نكون من المتقين، من الناجين، ومن الفائزين، ومن الذي ينجو من هذه الدنيا إلى الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.